Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Selamat datang dan selamat kembali ke sekolah. Okay, hari ini kita nak bincang bersama latihan gerhana bulan dan gerhana matahari yang cikgu beri sebelum cuti sekolah 2 minggu hari tu ya. Okey, dah ready? Pastikan ada buku modul mesra digital activity sains tahun 6 dan juga pen merah bersama-sama kamu. Sambil kita bincang, kamu boleh tanda jawapan. Okey? Mari kita buat perbincangan. Okey, kita lihat apa itu gerhana. Gerhana ialah satu peristiwa apabila bulan ataupun matahari kelihatan hilang daripada pandangan sama ada secara keseluruhan ataupun sebahagian sahaja. Pada ketika berlakunya gerhana, kedudukan matahari, bumi dan bulan adalah pada satu garis lurus. Maka kejadian inilah yang akan menyebabkan fenomena gerhana berlaku. Sifat cahaya yang menyebabkan berlakunya gerhana ialah pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Itu gerhana bulan. Gerhana bulan ialah satu fenomena yang berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada kedudukan sebaris ataupun pada satu garis lurus. Okey. Apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan, bayang-bayang bumi akan terbentuk dan melindungi pada permukaan bulan. Okay? Sebab itu, pada pandangan manusia atau orang yang berada pada bumi itu, bulan kelihatan gelap. Tapi sebenarnya bukan gelap. Dia sebenarnya berwarna perang kemerah-merahan. Okey. Gerhana bulan hanya berlaku pada waktu malam dan dia berlaku pada fasa bulan purnama, iaitu daripada 13 hari bulan hingga 17, antara 13 hingga 17 hari bulan dalam kalender Qamari. Okey. Dan kamu kena ingat, gerhana bulan ni berlaku hanya apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu untuk melihat bagaimana gerhana bulan itu berlaku dan apa dia punya fasa-fasa dia. Kamu boleh lihat daripada dia. Masa dia berada di kawasan gelap, kita panggil gerhana bulan separa. Masa berada garis yang lurus, dia betul-betul lurus, dia adalah fasa gerhana bulan penuh. Dan apabila dia keluar, kita panggil dia semula gerhana bulan separa. Okay, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 166. Gerhana bulan ni kadang-kadang waktu malam kita tak boleh lihat dia murid-murid. Kenapa? Ya, betul. Kadang-kadang bulan akan dilindungi oleh awan ataupun pada waktu hujan, susah kita nak pastikan adakah itu gerhana bulan ataupun bukan. Okey, yang apa itu gerhana matahari. Gerhana matahari adalah satu fenomena yang berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada satu kedudukan sebaris, iaitu pada satu garis lurus. Okey, bulan akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bulan kan objek legap. Okey, jadi bayang-bayang bulan akan terbentuk pada permukaan bumi. Jadi pada pandangan kita pada waktu tu, okey, bulan akan berada menutup permukaan matahari. Okey, kamu boleh lihat bagaimana susunan kedudukan gerhana matahari. Okey, gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Biasanya lah 2 kali dalam setahun. Dan paling banyak dia pernah berlaku adalah 5 kali dalam setahun. Tapi itu sangat jarang-jarang berlaku. Okey, dikatakan, dalam kajian mengatakan dalam tempoh 5,000 tahun pernah berlaku dalam 25 kali saja. Okey, 25 tahun saja berlaku gerhana matahari 5 kali setahun. Biasanya 2 kali setahun saja. Okey. Gerhana matahari kalau kamu lihat, kamu berpeluang untuk melihatnya pada waktu siang, kamu kena ingat jangan lihat dengan mata kasar.
kita perlu menggunakan alat khas seperti filem, cermin mata khas untuk melihat kejadian fenomena gerhana matahari penuh. Okey, kamu boleh lihat dan kamu boleh rujuk dalam buku teks juga dalam muka 168 dan juga sehingga 170 . Okey. Bersama-sama latihan cikgu bagi hari tu, pastikan untuk setiap helai muka surat tu kamu tulis nama ya. In case tercicir atau terkoyak. Kertas tu kamu tahu senang terkoyak. Okey, kita tengok muka surat 93, soalan tentang gerhana bulan. Kamu boleh lihat jawapannya untuk soalan A. P itu adalah bumi, Q adalah bulan. B. Bumi berada di antara matahari dengan bulan. Dan C. Ada dua sifat cahaya yang terlibat iaitu cahaya bergerak lurus dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okay, kita tengok masih gerhana bulan. Kita tengok soalan A1 itu adalah gerhana bulan separa. 2. Bulan berada dalam kawasan bayang-bayang bumi yang separa gelap. Pada soalan B, okey, perubahan kecerahan bulan kita boleh cakap semakin cerah. Ataupun kalau kamu tulis semakin bertambah cerah pun betul. Okay, soalan C, jawapan dia tidak. Okey, kerana gerhana bulan tidak akan berlaku kerana matahari, bumi dan bulan tidak berada dalam satu garisan lurus. Jadi bulan tu berada di dalam luar kawasan bayang-bayang bumi. Jadi tak adalah gerhana. Okey, jelas Muka surat seterusnya disuruh kamu lakarkan kejadian gerhana bulan. Jadi kamu lakarlah, buat betul-betul dan kalau boleh pastikan skala lukisan kamu tu betul. Matahari paling besar, bumi kecil sikit dan bulan paling kecil. Bulan 1/4 saiz bumi. Okey. Dan jangan lupa labelkan gambar rajah tersebut. Okey, untuk soalan seterusnya B tu, okey, cikgu jawab malam. Dan pada hari yang ke-13 hingga 17 hari bulan mengikut takwim Qamari. Okey, dan ingat gerhana bulan berlaku ketika bulan berada pada fasa bulan purnama. Untuk soalan D, jawapan dia salah, benar, benar dan salah. Okey, gerhana bulan hanya berlaku sekali dan setahun. Tak ya. Gerhana bulan berlaku lebih kurang dalam 3 kali dalam setahun. Okey, ataupun kadang-kadang 4 kali setahun pun pernah berlaku. Okey. Dan pernyataan yang keempat tu, tempoh kejadian gerhana bulan adalah lebih panjang daripada gerhana matahari ya. Kalau ni mungkin ambil masa beberapa jam. Kalau gerhana matahari dia dalam beberapa minit saja. Okey, kita tengok soalan. Jawapan yang lain kamu boleh tengok di bawah. Okey, cuma cikgu nak buat pembetulan. Untuk soalan C tu ada sedikit kesalahan dalam soalan. Okey, kamu betulkan, kamu potong macam cikgu buat. Kamu tulis, okey, kedudukan matahari, bulan dan bumi adalah pada satu garis lurus. Bayang-bayang bulan yang terhasil akan melindungi permukaan bumi. Kamu potong ayat yang seterusnya. Okey. Seterusnya, masih tentang gerhana bulan. Okey, dia suruh kamu lakarkanlah. Okey. Mula daripada gerhana bulan separa, gerhana matahari separa, dan pada fasa R tu dia adalah gerhana matahari penuh, jadi dia ada korona di situ, nampak seperti cincin. Dan apabila dia bergerak, bayang-bayang bulan bergerak mengelilingi bumi kan, dia semakin cerah. Okey, jadi S gambar dia. Okey, cikgu lupa nak tulis. Bilakah gerhana matahari berlaku? Pada waktu siang. Maaf ya, kamu tulis. Cikgu lupa nak tulis. Okey, pada waktu siang. C, nyatakan dua sifat cahaya yang terlibat dalam fenomena gerhana matahari. Itulah cahaya bergerak lurus. Dan yang kedua, kamu boleh tulis cahaya tidak dapat melalui ataupun kamu boleh tulis menembusi objek legap. Okey, dan soalan D, berapa lamakah tempoh kejadian gerhana matahari? Beberapa minit. Soalan seterusnya, kita tengok perbualan antara Kok Siong dan juga Razif. Okey, apa yang berlaku di situ? Disuruh kamu bulatkan pernyataan itu. Adakah betul ataupun salah? Dan apabila kamu baca,
Okey, pernyataan Kok Siong adalah tak betul sebab dikata kejadian gerhana matahari lebih panjang. Matahari lebih pendek daripada tempoh kejadian gerhana bulan. Jadi kita bulatkan tidak betul. Kenyataan Razif, betul dia kata gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Okey, soalan B, kamu boleh tengok jawapan dia. Cikgu dah tuliskan jawapan yang sebenar untuk pernyataan Kok Siong tu. Dan soalan C, kamu boleh tengok gerhana bulan, bumi terletak di antara bulan dengan matahari pada satu garis lurus dan berlaku pada waktu malam dan apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Untuk jawapan gerhana matahari, bulan terletak di antara bumi dengan matahari pada satu garis lurus dan ia berlaku pada waktu siang. Dan apabila bulan berada pada fasa anak bulan. Okey, untuk soalan objektif, kamu boleh tengok soalan 1A, soalan 2D, soalan 3A, soalan 4A, soalan 5B dan soalan 6A. Soalan 7B, soalan 8B, soalan 9B, soalan 10A. Okey, kalau kamu betul semua, kamu buatlah 10/10, bagilah 5 star dekat diri kamu. Kalau salah satu pun kita kurang kalau 1 star. Okey, berapa kamu betul per 10. Soalan subjektif, soalan tentang gerhana matahari. Apa yang berlaku? Kamu tengok dia tanya pemerhatian gerhana matahari penuh dan dia suruh beri sebab bagi inference. Kamu tulislah kerana matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Soalan C, dia suruh susun fasa gerhana bulan. Gerhana matahari mengikut urutan yang betul. Jadi jawapan dia QSPTR. Dan dia tanya, adakah kejadian gerhana matahari berlaku pada setiap bulan dan mengapa? Jawapan dia tidak, kerana secara purata gerhana matahari berlaku hanyalah sebanyak 2 kali setahun sahaja. Okey, dan paling banyak pernah berlaku pun 5 kali setahun. Itu pun sangat-sangat jarang. Macam cikgu cakap sebentar tadi ya. Okey, habislah perbincangan kita. Pada murid yang ada buat salah, sila buat pembetulan, betulkan balik jawapan. Kamu boleh write sendiri, bagi star sendiri ya. Kalau ada sebarang masalah, PM cikgu. Boleh tanya cikgu ada masalah. Cikgu saya tak faham. Cikgu ni, boleh kamu tanya. Tapi jangan tanya soalan mampu. Boleh? Okay, untuk kerja rumah hari ini, cikgu nak kamu baca dalam buku teks nanti untuk hari Jumaat. Kita akan bincang tentang topik baru iaitu daya. Jadi cikgu nak kamu baca tajuk daya dalam buku teks kamu di muka surat 93 hinggalah muka surat 111. Okey? Okey, kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Bye. Selamat belajar. Sayang kamu semua murid-murid.